Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Ustazah harap semua anak-anak dalam keadaan sihat walafiat dan dapat meneruskan pelajaran seperti biasa. Kita bertemu lagi dalam kelas Pendidikan Islam tahun 6. Hari ini Ustazah nak ajar tajuk kefahaman surah Ad-Duha. Bertemu lagi dengan Ustazah Huda. Dalam kelas seterusnya, Ustazah harap semua anak-anak dalam keadaan cergas untuk belajar hari ini. Okey, hari ini kita belajar kefahaman surah Ad-Duha merupakan tajuk dalam bahagian Al-Quran. Sebelum tu, macam biasa, anak-anak tekan like, subscribe dan loceng. Okey, kita pergi kepada pengenalan surah. Apa itu surah Ad-Duha? Apakah cerita di sebalik surah Ad-Duha? Surah Ad-Duha merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni apa? Surah yang diturunkan di Mekah atau surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Mengandungi 11 ayat. Okey, surah ni ada 11 ayat dan dinamakan surah Ad-Duha kerana Allah telah bersumpah dengan waktu duha di awal surah. Tahu tak waktu duha waktu mana? Waktu duha ialah waktu 30 minit selepas terbit matahari, iaitu matahari naik kadar segalah. Okey, kita tengok terjemahan surah. Kita pergi satu-satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Demi waktu duha. Ni yang dikatakan Allah bersumpah dengan waktu duha. Sebab ayat pertama dia menyebut demi waktu duha. Okey, ayat yang kedua. Wal-laili idza saja. Dan malam apabila ia sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidaklah meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh musyrik. Okey, masa ni musyrik kata wahyu tak turun dan Allah melupakan Rasulullah. Padahal tidak pun. Ini hanyalah tuduhan orang musyrikin. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik daripada permulaannya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha, iaitu berpuas hati.
Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah ia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Ini yang dikatakan, kita jangan berlaku kasar terhadap anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdik. Okay, bila orang tanya kita, orang minta kita tolong tunjuk ajar untuk ajak apa-apa, sama ada akademik ke apa-apa ke yang dia tak tahu, janganlah kamu herdik. Bila orang minta tolong, kita cuba sedaya upaya untuk tolong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebut dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Bila kita dapat nikmat, kita sebut nikmat yang kita dapat. Contohnya kita dapat 6A dalam UPSR. Kita kata, Ya Allah, bersyukurnya Ya Allah, Allah berikan aku nikmat 6A dalam UPSR. Kita sujud syukur, kita sembahyang, kita tanda kita ni berterima kasih kepada Allah. Allah bagi kita kebahagiaan, Allah bagi kita nikmat Islam, semua tu kita perlu bersyukur. Okey, kita pergi kepada intisari surah Ad-Duha. Intisari itu apa dia? Apa yang kita perlu ambil daripada surah Ad-Duha? Apa yang kita faham daripada surah Ad-Duha? Okey. Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda akan diberikan kegembiraan yang besar di akhirat kelak. Okey. Yang keduanya menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti perlindungan semenjak kecil dan petunjuk Al-Quran. Apakah yang dikatakan sebagai perlindungan semenjak kecil? Ingat tak peristiwa Rasulullah berjalan, awan memayungi Rasulullah. Okey, itu semua adalah perlindungan kepada Rasulullah. Okey, kita tengok lagi sambungan dia. Allah juga mengingatkan manusia supaya menyantuni anak yatim. Macam mana maksud menyantuni? Kena buat baik, kena cakap baik, kena cakap elok. Jangan kita kasar-kasar dengan anak yatim. Ini bila kita tahu dia anak yatim, kita tahu dia tak ada ayah, tak ada ibu, lagi kita duk kata macam-macam. Itu yang tak betul. Okey. Tengok yang kedua, membantu orang miskin dan yang memerlukan bantuan. Apa maksud membantu orang miskin? Kalau kita tahu orang tu susah, kita sedaya upaya cuba tolong. Walaupun kita tolong tu tak banyak, tapi kita dah cuba sedaya upaya. Kalau dia perlukan duit, kita bagi duit.
Kalau dia perlukan kita ajar dia dalam pelajaran, kita ajar dia dalam pelajaran. Kalau dia perlukan kita menyelesaikan masalah dia, kita cuba dulu selesaikan masalah dia. Semua perkara ni adalah perkara yang baik. Okey, tengok yang ketiga. Bersyukur dengan menyebut segala nikmat yang diberikan. Kita kena bersyukur. Apa saja nikmat yang kita dapat, kita kena bersyukur. Kalau sebut tentang syukur ni banyak. Daripada mula kita bangun tidur, kita dah kena bersyukur. Bangun tidur, kita duduk. Pertama sekali kita kena buat adalah baca doa bangun tidur. Tanda kita bersyukur Allah hidupkan kita semula selepas kita tidur. Tidur tu adalah mati sementara. Okey, tu baru kecil tu, baru sikit, baru start daripada bangun tidur. Sebab tu kita bila bangun tidur, jangan lupa baca doa bangun tidur. Okey, kita tengok pengajaran surah Al-Duha. Orang yang berusaha akan berjaya. InsyaAllah sudah tentu orang yang berjaya akan berusaha. Orang yang malas, dapatlah habuan malas dia. Okey. Yang kedua, kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan. Sebab itulah wujudnya rumah anak yatim, bantuan kepada anak yatim, sedekah untuk anak yatim. Sebab kita nak buat kebaikan kepada anak yatim dan membantu orang yang memerlukan. Orang yang susah lah. Dan yang ketiga, sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah, kita telah pun tamat pengajaran dan pembelajaran hari ini. Semua anak-anak Ustazah Cemerlang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi ya. Bye. Assalamualaikum.